إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayahnya. Kita masih lagi dapat menunaikan pengabdian kepadanya. Dengan norma baru ini kita iltizam dan bersungguh-sungguh. Moga-moga Allah sentiasa memberikan rahmat. Seterusnya kita bersyukur menyambung kembali kuliah maghrib kita membicarakan sirah Nabi SAW. Kita memetik daripada kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir. Kita masih lagi menyambung pada sirah Nabi ini yang membicarakan tentang ad-dalail nubuwah. Ad-dalail an-nubuwah ini adalah bukti-bukti ataupun dalil-dalil kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung berhubung dengan dalil-dalil kenabian ini, dalil secara maknawiyahnya, bukti kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam dari segi akhlak baginda, penciptaan baginda, sifat-sifat baginda, pemikiran dan juga teladan yang ditunjukkan oleh baginda. Kita sedia maklum bahawa baginda ini munculnya di Makkah. Imam Ibn Kathir menukilkan juga dalam kitab ini, benarlah bahawa Nabi dilahirkan di Makkah, maka munculnya di Makkah, negara Baitullah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan akhirnya menjadi tempat perhimpunan besar manusia, lebih-lebih lagi umat Islam dalam menunaikan ibadah haji. Cuma tahun ni sedih sikitlah, sebab kita tak merasa, orang Islam di Malaysia tak merasa nak mengajukan haji kerana pandemik yang berlaku. Datangnya orang ramai ini berduyun-duyun menunaikan haji bermula pada zaman baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kisah tentang menunaikan ibadah haji ini disebut dalam kitab-kitab yang selepas daripada itu, termasuklah menyebut tentang gambaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kitab terdahulu ini sama ada Taurat, Injil ataupun Zabur ataupun suhuf, lembaran-lembaran helaian kepada rasul-rasul yang tidak diturunkan kitab, maka mereka ini dibuktikan dengan adanya kisah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kesempurnaan baginda itu sebagai dalil sebagai nabi. Sebab rasul yang lain tak jumpa dalam kitab-kitab yang sebelum itu, tidak dinyatakan. Tapi dalam Al-Quran menyatakan tentang kisah rasul terdahulu, malah menyebut nama-nama rasul. 25 nama tu ada dalam Al-Quran yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Bilangan rasul 313 daripada 124,000 nabi yang dilantik. 313 rasul daripada 313, 25 dah cukup dah. Tapi orang Arab ni dia hafal 313. Jadi yang selebihnya tidak dinyata dalam Al-Quran. Mana bukti jumpa? Dalam riwayat
yang baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri sampaikan, menyebut nama-nama rasul terdahulu ini yang tidak disebut dalam Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam ini digambarkan seorang manusia yang paling sempurna sekali dari segi apa? Didikan, pendidikan yang diterima, didikan daripada ibundanya, ayahandanya mendidik sekadar baginda masih dalam perut Aminah ibunya, tak dapat Abdullah menatap wajah bayinya, maka pendidikan itu bermula daripada ibunya sehinggalah kepada datuknya, bapa saudaranya. Nabi dibesarkan dalam keadaan dididik dengan sempurna, dan pembesaran baginda ini akhirnya sangat dikenali oleh masyarakat Arab. Malah perkara yang paling dikenali sekali apa dia? Tentang kebenaran. Segala kebenaran terserahlah pada Nabi. Sampai hari ini ada orang tak percaya pula. Kebaikan akhlak yang mulia, sifat adil baginda, baginda meninggalkan sama sekali perbuatan jahat. Perbuatan jahat tu Nabi tinggalkan sama sekali. Sebab itu dalam Islam ini ada banyak hukum hakam. Sebab itu dari segi adab, sampaikan kalau orang bertelanjang tidak menjadi tuntutan kita beri salam. Kita saya jumpa orang dia, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi kalau orang tu tengah telanjang, tidak boleh. Orang tu dalam bilik air, kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak jawab, berdosa. Kawan tu dalam bilik air. Orang yang dengar tu pun tidak menjadi tuntutan dia nak jawab. Itu perkara kecil aja tapi hukum. Maka itu didikan Allah kepada Nabi, lalu Nabi sampaikan. Itu contoh. Maknanya Nabi meninggalkan sama sekali perbuatan-perbuatan yang buruk ini, lebih-lebih lagi perbuatan jahat, zalim dan sifat keji. Ini perkara besar yang Nabi tinggalkan, perbuatan jahat, zalim, sifat keji. Sebab itu Nabi pernah ditawarkan oleh seorang lelaki yang nak menyelamatkan anaknya daripada dihukum dengan sebatan, kerana orang lelaki ini melakukan perzinaan. Dia berzina dengan perempuan dalam keadaan dia belum kahwin, ghairu muhsan lah, dia tak kahwin lagi. Lalu bila dia ditangkap, dibicarakan, maka hukumannya hudud 100 kali sebatan. Kalau kita ikuti kuliah Matan Arba'in, Imam An-Nawawi ada hadis ini diriwayatkan, diceritakan. Datang ayah dia bawa 100 ekor kambing dengan 2 orang hamba abdi perempuan. Dia menawarkan kepada Nabi supaya melepaskan anaknya daripada hukuman hudud ini. Jangan, maknanya kamu hukum anak aku, ganti ni 100 ekor kambing dengan 2 hamba abdi perempuan lagi. Ini maknanya nikmat dunia, harta kekayaan, kambing banyak, maknanya kaya lah tu. Nabi jawab apa? Kambing 100 ekor dan 2 orang hamba abdi ini engkau pulangkanlah kepada engkau. Ayat Nabi tu, engkau pulangkanlah kepada engkau. Patut dalam bahasa kita lah, tata bahasa kita, aku pulangkan kepada engkau. Kita faham, aku pulangkan kepada engkau. Maknanya kita dah ambil benda tu, kita kembalikan, baru botol maksudnya. Ini engkau pulangkan kepada engkau, dah memang dia punya. Maknanya nak menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi tak terima langsung. Nabi tak terima langsung. Nabi tak ada terima sedikit pun. Dari segi lafaz pun Nabi kata, okey. Lepas tu aku pulangkan kepada engkau. Tidak. Beza sekarang. Sebab itu Allah menyatakan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan. Makan ni maknanya ambil harta dalam kalangan kamu bil batil, dengan cara yang salah.
Dan jangan kamu beri kepada hukam, jangan bagi kepada hakim-hakim ini. Kita bagi pula dia sogokkan, bagi dia apa sahaja keuntungan dengan harapan dia menguntungkan kita mendapatkan sesuatu dengan cara apa orang lain tak dapat, kita dapat dengan menggunakan apa? Keputusan hakim. Dalam Quran dah turun dah ayat tegur benda tu. Jadi nak jadi hakim ni disebut dalam Quran, jangan, maknanya Allah larang manusia ni jangan bagi dekat hakim tu sesuatu yang kau ndakkan untung. Borek tak borek jadi hakim katakan. Jadi Nabi tinggalkan. Kemudian perbuatan zalim pun Nabi tinggalkan. Zalim maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempat dia. Sebab itu Nabi layan semua kelompok masyarakat ni, kanak-kanak, orang tua, lelaki dewasa, remaja. Nabi layan. Nabi tidak melakukan sesuatu yang menzalimi mereka, malah binatang-binatang pun Nabi tidak zalimi. Apatah lagi sifat-sifat keji. Baginda sangat dikenali bersikap meninggalkan sifat keji, meninggalkan zalim, tak ada buat perbuatan jahat ini. Dalam kalangan orang yang mengenali dia ni, akhirnya terserlah tahu Nabi ni tak ada yang buat jahat dah. Orang yang jenis tak buat jahat, sehinggakan golongan-segolongan orang beriman kepadanya, dan ada juga yang lain kufur kepadanya selepas kenabian baginda itu. Maknanya sebelum diisytiharkan baginda ni Nabi dan Rasul, ada yang terima je Nabi ni baik. Sampaikan bila berlaku perbalahan nak letak balik Hajarul Aswad lepas jatuh tu, kita dengar apa Muhammad punya pendapat, kata. Akhirnya dia orang terima. Tapi bila Nabi dah isytihar bahawa bagi menyembah Allah yang esa, diangkat sebagai Rasul, maka bermulalah ramai yang kufur kepada Nabi. Lepas tu baru ramai yang kufur. Tapi mereka tetap mengakui bahawa baginda ini sempurna akhlak dia, tak buat jahat, tak buat zalim, tak ada sifat keji. Sebab itu baginda tidak dikenali mempunyai sedikit pun sikap yang memalukan. Nabi tak dikenali dengan apa sahaja yang nampak memalukan. Tak ada. Beza dengan kita. Beza dengan kita. Bahkan tidak pernah menipu, tidak pernah melakukan perbuatan zalim dan perbuatan jahat. Baginda telah dicipta dan dibentuk sebagai manusia yang paling cantik, paling sempurna, paling kacak. Jadi Nabi perawakannya pun kacak, handsome. Jadi kita sebagai orang Islam ni kena jaga juga penampilan rupanya. Sempurna anggota tubuh Nabi ini. Lalu disebut baginda ini ummiyi, buta huruf. Nabi tidak disebut kasulun, bodoh. Nabi tidak disebut bodoh. Bodoh tu maksud lain, tapi dalam bahasa Arab, dalam ayat Quran disebut ummiyin. Jadi ummiyin ni walaupun diterjemahkan dalam bahasa kita buta huruf, buta huruf ni dia bukan bodoh. Dia tidak diajar tentang huruf. Dia tidak diajar. Bila dia diajar tentang huruf, Nabi diajar oleh malaikat Jibril dengan bacaan ayat Quran tu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya Nabi pandai membaca. Jadi bukanlah selama-lamanya Nabi ni ummiyin, bukan selama-lamanya Nabi ni buta huruf. Akhirnya diajar oleh malaikat, maka baginda boleh membaca Al-Quran. Dan baginda bukan ahli nujum. Baginda tak tahu bahawa dirinya akan menjadi pemimpin. Dia tidak tahu tentang ilmu dalam kitab Taurat. Dia tidak tahu ilmu ahli kitab. Dia tidak tahu tentang kitab Injil. Pada peringkat awal dia tak tahu. Dah diangkat menjadi Rasul,
Maka malaikat Jibril yang banyak menurunkan ayat Quran, menceritakan itu dan ini, menyampaikan itu dan ini, baru Nabi tahu. Nabi pun dimaklumkan. Nabi dimaklumkan. Sebab itu Nabi tidak pernah membaca sesuatu pun daripada ilmu buatan manusia. Tidak pernah duduk bersama pakar-pakar ilmu dan tidak pernah mendakwa dirinya sebagai Nabi sehinggalah usia baginda 40 tahun tu. Barulah, sebab Allah dah perintahkan. Baru Nabi, ini Rasulullah, sesungguhnya aku ni Rasul Allah. Nabi Isa ni lahir-lahir dia boleh cakap, mengaku terus Rasul. Sebab itu dah perintah Allah kepada Nabi Isa. Dah mukjizat baginda pula, dia boleh bercakap masa dia bayi. Tapi baginda Rasulullah tidak begitu. Andai kata baginda ni daripada awal lagi dah pandai bijaksana dari segi apa saja ilmu, tentu orang tuduh segala apa yang Nabi sampai ni kerana dia memang pandai berkata-kata. Boleh jadi fitnah begitu. Sebab itu Nabi menunjukkan segala kebaikan ini, malah mengajak orang buat baik. Misalnya dalam hal ketaatan kepada ibu bapa, berdasarkan ayat wasaina bil walidaini ihsana, berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua ibu bapa dengan buat kebaikan. Lalu Nabi sampaikan Nabi huraikan buat kebaikan tu macam mana, sehingga kan kalau bila ditanya oleh sahabat kan, siapa yang kita perlu taat, Nabi sebut ibumu, lepas tu ditanya ibumu, lepas tu ditanya ibumu, lepas tu yang keempat barulah ayahmu, barulah ayahmu. Nabi ajar, Nabi beradab dengan orang lebih tua, dengan ibunya, dengan datuknya, dengan bapa saudaranya, kecuali dah apabila dah perintah Allah menentang bapa saudaranya Abu Lahab. Lalu Nabi ajar pula kepada umat dia berbakti kepada mak bapak. Bila dah 40 tahun datang perintah yang sungguh mengagumkan dan yang paling besar, sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapa saja manusia yang terdahulu dan terkemudian. Baginda membawa perintah yang belum pernah berlaku dalam mana-mana negara dan masyarakat, ya. Tentang apa tadi? Kebenaran agama Allah, tentang kebenaran Islam itu. Cuma pengikutnya samalah macam Rasul-Rasul Nabi yang terdahulu. Sifatnya pun sama. Pengikut Nabi ni bermula orang susah. Pengikut Nabi ni bermula orang susah. Jadi kita hari ni kalau kita berjuang, kita jangan anggap bila tak ada orang kayu-kayu bersama kita, kita dah kalah, katakan. Tengok yang ikut kita, orang tua-tua, orang masakin, katakan. Nabi dulu begitulah. Siapa yang ikut Nabi? Orang tua, orang yang lemah, mustada'afin, orang yang ditindas. Sebab itu di peringkat awal ramai sahabat yang disiksa tu sampai mati, seperti Sumayyah, seperti Yasir. Ammar anaknya pun disiksa, akhirnya terpaksa mengaku, aku kembali kepada agama asal. Macam tu sekali. Itulah pengikut Nabi. Tapi akhirnya dengan penuh kelemahan itu, sabarnya Nabi, Allah nak didik, nak tunjukkan kepada Nabi, ini kalau kau buat begini-begini, kau sabar begini-begini, kau tabah begini-begini, kau berjihad begini-begini, maka balasannya. Ini diajar oleh Nabi kepada umatnya. Baginda membawa perintah yang mana tak pernah berlaku di mana-mana. Tapi dari segi perintah beriman kepada Allah, Rasul yang terdahulu pun sama juga. Tetapi syumulnya Nabi bawa ajaran Islam itu, kalau kita tengok Nabi bila dah
semasa berdakwah di Mekah, Nabi tanam, Nabi pasak jiwa umat Islam di Mekah itu dengan akidah yang kukuh, keesaan kepada Allah, percaya pada Allah ada balasan selepas mati itu. Diasak begitu dulu, lebih kurang 13 tahun begitu. Bila berhijrah ke Madinah, lalu Allah turunkan ayat, banyaknya ayat hukum, perkara-perkara syariat. Nabi sampai saja di Madinah itu, perkara yang pertama Nabi buat ialah Nabi yang besar lah, yang kecil-kecil itu lebih kepada amalan peribadi baginda. Macam mana Nabi biarkan unta dia berjalan, orang pujuk dia, tinggallah rumah aku, tinggallah dekat rumah aku. Nabi pun susah nak pilih rumah siapa, lalu biarkan unta dia berjalan sampailah unta tu berhenti di satu tempat dekat dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu dia bermalam rumah Abu Ayyub. Tapi di sebelah kanan itulah tapak bina Masjid Nabawi. Kat situ unta tu berhenti. Unta tu dah terus-terus, boleh unta tu patah balik, berhenti sini. Belah kanan buat masjid, belah kiri rumah Abu Ayyub. Lalu dia bermalam di rumah Abu Ayyub. Sebab tu Abu Ayyub dia menghayati kepribadian Nabi, sampaikan ada riwayat mengatakan Abu Ayyub diperhatikan Nabi minum. Lalu macam ni lah, dia perhatikan Nabi minum tu, dia tengok mana bibir Nabi kena dekat gelas tu, dia pun ambil untuk mendapat keberkatan baginda. Begitu Abu Ayyub Al-Ansari. Saya punya tak payahlah, sebab saya tak ada apa, orang biasa yo. Kan comel pula saya dengan masa pengalaman saya berguru dengan almarhum Datuk Arundin. Nak murid ramai lah, nak murid UKM ni ramai. Berkobut budak-budak ni nak ambil gelas ni. Dia pun perhati mana. Marah Datuk Arundin. Dia tegur lah, apa salah boleh cari macam tu, kata. Student ambil dulu. Maknanya menghormati, nak cari keberkatan juga untuk guru, kata. Tapi kita masa tu tak muda, tak remaja sangat kan. Dah jadi cikgu baru nak mengaji dengan dia, kata kan. Kita ontok je lah. Baik. Sebab itu baginda dia ajak orang lain. Baginda sejak kecil hingga diutuskan, sejak diutuskan sehinggalah wafatnya baginda, kisah baginda sendiri, keturunannya, negerinya pada hari ini Mekah dan Madinah. Walaupun boleh tahan Arab Saudi itu kena pandemik COVID-19 ni, di antara negara yang tertinggi kan? Arab Saudi, Qatar, negara-negara Arab. Kita bimbang gelombang kedua kan. Hari ni berapa orang? Semalam 21, 15 turun balik. Orang dah risau, ramai berdoa agak ni. Tapi SOP ni yang paling patut SOP ni masjid lah. Masjid, lepas tu sekolah. Tempat-tempat lain ni ikut-ikut juga, tapi tak seketat masjid. Masjid ni sampai sekarang jarak 1.5. Kan kita sekarang masih lagi akur. Jaga jangan nama masjid ini difitnah. Cukuplah apa yang berlaku. Macam masjid Petaling tu 4 bulan tutup betul. Baru buka ni. Selepas berapa kali dibersihkan, sanitasi dilakukan di masjid tu. Sebab kan masa merebak tu macam-macam fitnah jadi kat Pak Lebay tu semua. Kau tengok orang Pak Lebay tu, ini semua orang buat dosa ni, tengok Allah bagi dekat masjid. Siapa ngabang macam tu? Bondo dah merebak. Saya tanya kawan-kawan, ada kawan-kawan yang boi tu. Kawan-kawan cikgu ramai boi tu, kita pun tanya, boi kau kono tak? Tak kono. Yang kono lah. 6 boleh ribu. Bukan semua orang tabligh. Sebab tu bila dipanggil oleh pihak kesihatan, dia punya ketua tu pergi kontak semua, dia punya ahli tu,
Hampir berapa belas ribu tu dapat pergi. Yang tak pergi tu bukan tabligh, orang yang nak bertaubat. Orang rockers, orang samsing. Orang rockers, orang samsing, orang apa ni, dia nak bertaubat, dia cari tabligh punya orang. Dia takkan cari NGO yang ternama ni. Dia tak cari NGO ternama ni, sebab NGO ternama ni semua orang educated. Kereta menjalar, dia nak pergi pun dia takut. Dia pergi masjid. Kita tengok merebak pula, kan? Tapi fitnah dia maknanya orang Islam kena teruk pak lepai, kena teruk, orang pakai serban kena, orang pakai jubah ni kena, orang nak beramal kat masjid teruk fitnah sampai kena tutup 4 bulan, kan? Begitu. Itu yang nak jaga tu, kan? Nak jaga supaya tidak difitnah. Jadi menutup fitnah itu lebih aula, lebih afdal. Memanglah kita akui kan banyak perkara-perkara yang kita kata tak patut lah, tak patut. Tapi walau bagaimanapun tentulah kita manusia ni menguruskannya akan melakukan penambahbaikan, akan melakukan. Saya berjumpa dengan Datuk Muhammad Husin mengurusi Mains, sebab dia ahli majlis fatwa. Kebetulan saya dalam majlis dengan dia. Tok, agak-agak kalau buat fatwa semua surau ni dibenarkan buat Jumaat, katakan. Merasalah orang semua semayang Jumaat. Itu tak boleh, Syekh, tak boleh Ustaz, kata. Mana boleh, katakan. Dia mesti ada isytihar ni apa semua, tak boleh. Bukan tak ada orang memikirkan sampai itu, tapi sebab tak boleh. Kalau fikir logik, dah tak muat masjid, orang ramai, bukalah surau jadikan tempat Jumaat, kata. Dia pun tempat sujud juga, katakan. Tapi dari segi pentadbiran tak boleh. Imam Asy-Syafi'i memulangkan kepada Qadhi Al-Qadha. Masa mula-mula heboh dulu, Tauruk Negeri Sembilan kono. Aduh, dua boleh orang yang katakan. Ni mana punya umat ni buat dua boleh orang, katakan. Tauruk Negeri Sembilan kono. Sekali keluar dalil zaman Rasulullah macam mana rupuan dua boleh orang. Sebab tu Negeri Sembilan ni almarhum Datuk Murtada paling, orang kata kalau nak pakai istilah liberal, terbuka dalam soal mazhab ini, paling terbuka. Kita nampak almarhum dulu, nampak orang tua sedih tu kan. Tapi dalam soal solat Jumaat Negeri Sembilan guna semua mazhab. Tang mana guna semua mazhab? Sebab saya tengok orang marah ni, mana kita ni 40 orang mazhab Syafi'i, tapi kita baca mazhab Syafi'i saja, dan kita tidak baca juga dalam Indal Ulama Asy-Syafi'i. Dalam kalangan ulama Asy-Syafi'i pun ada berbeza pendapat. Sebab itu Jawatankuasa Syarak Negeri Sembilan zaman almarhum Datuk Murtada sampai sekarang kekal. Negeri Sembilan Jumaatnya boleh dibuat walaupun 4 orang. Itu yang buat tu sampai orang. Sarawak dia tak, dia ikut betul Syafi'i. Saya pernah di Sarawak, lepas habis semayang Jumaat ada 20 orang. Saya ikut tebak 20 orang. Kampung tu ramai orang Islam, 1000 orang, tapi yang datang Jumaat ni 20 orang. Minta maaf lah orang Sarawak, nanti dia kata saya fitnah pula. Saya lama kat Sarawak 5 tahun. Habis khutbah tu semayang Jumaat, lepas tu Bilal bangun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi imam lagi semayang Zuhur. Sebab dia pegang betul 40 itu. Negeri Sembilan tak, 4 orang Jumaat. Sebab tu bila saya bertugas di SMK Syam bersama Ustaz Kazri, masa tu cuti hari raya puasa jatuh hari Jumaat, tak balik kampung. Ustaz Kazri tak balik rantau, saya tak balik untuk kiki. Ustaz Fizi, macam mana? Dah tak payahlah kita balik tu. Kita bawa lah siapa-siapa boleh cukup 4 orang, bawa pergi semayang kat Syam tu. Seorang jadi khatib, jadi Bilal, ada jemaah, cukup. Sebab arahan Jawatankuasa Syarak Negeri Sembilan, Jabatan Mufti agahkan tak boleh putus Jumaat. Tak boleh putus. Sekarang ni terpaksa ikut SOP. Kan? Saya pun pernah kan nak pergi semayang tu, sudah tutup pagar, katakan nombor dah cukup. 100 orang je boleh orang luar masuk, kata. Student dah ada.
3 bulan 8 nanti student asrama masuk. Langsung tak boleh orang luar. Ni nak muat lagi dah. Ya, jadi maknanya begitulah. Dia kembali kepada Imam Asy-Syafi'i, membenarkan kembali kepada Qadi Al-Qudha, pemerintah negara. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kita siapa yang nak lawan benar? Jadi kita kalau tak tahu, kita ontok dulu. Jangan kita tahu menembak orang. Kita menembak dalam keadaan kita tak ada peluru. Akhirnya menjadi fitnah. Orang tengok, wah, tahu benar orang Islam ni. Kan jadi fitnah. Banyaklah perkara-perkara yang perlu kita perbaiki dari segi keharmonian dalam kita memahami hukum hakam dan sebagainya. Sebab itu kita kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni supaya kita dapat panduan. Baginda sambung balik kan. Sebab itu datang perintah yang hebat ini, pengikut-pengikut Nabi, maknanya dalam kalangan orang yang lemah ini, mereka akhirnya berusaha menghapuskan orang yang menjadi musuh ini, sampaikan ada musuh yang benar-benar memusuhi pengikut-pengikut Nabi Muhammad ni, malah memusuhi baginda sendiri. Mereka berusaha menghapuskan. Dan dia berlaku juga pada Rasul terdahulu, sama juga musuh nak menghapuskan. Maka tak heran kita hari ini musuh nak menghapuskan umat Nabi. Sebab kita umat Nabi, musuh ini sentiasa cari jalan nak menghapuskan kita. Nak menghapuskan umat Islam ni bukan semestinya bunuh saja, lagakan cukuplah. Di antara senjata orang Yahudi ialah melagakan dalam kalangan orang-orang baik. Dilagakanlah. Itu senjata orang-orang Yahudi. Dia cerdik. Orang Yahudi ni kita kena ingat, dia cerdik. Dia lagakan tu memang. Sebab itu dia juga mencipta. Dia mencipta kapitalis, dia cipta komunis. Dia cipta. Dia lagakan dulu tu. Amerika dulu dengan Rusia, USSR, Soviet Union dulu. Dia bergasak. Sama juga. Dua-dua tu Yahudi yang cipta. Dia cipta fahaman kapitalis ni bebas. Dia cipta komunis ni pemerintah yang berkuasa. Rakyat sama rata. Dilagakannya menjadi perang dingin. Sampailah dua-dua nak terbagai. Soviet Union akhirnya terbagai. Negara kecil-kecil semua habis. Mereka tinggallah Rusia. Sekarang mereka nampak siapa yang perlu dimusnahkan, dia apa? Islam sudahnya. Kapitalis pun ganyang Islam, komunis pun ganyang Islam, katakan. Maka dia gunakan orang Islam sendiri supaya orang Islam pun ambil fahaman kapitalis, orang Islam pun ambil fahaman komunisme ini. Akhirnya kita bergasak. Orang Islam bergasak. Itu maknanya musuh nak menghapuskan. Jadi mana-mana pun di dunia ini, bila nak menghapuskan pengikut Rasul ini, termasuklah pengikut baginda ini, dihapuskan itu bukan makna sekadar dibunuh saja, dilenyapkan daripada muka bumi, tetapi dihancurkan dengan apa? Permusuhan dalam kalangan umat Islam. Itu pun dah satu kejayaan yang besar. Sebab itu kita kena beringat. Orang yang menjadi pengikut baginda ini bukan mengikut kerana takut. Orang yang ikut Nabi ini bukan kerana takut. Nabi tak dapat nak melindungi. Walaupun Nabi ini boleh dapat offer daripada Allah. Misalnya kalau Nabi bermunajat minta tolong, lindungilah, janganlah apa-apakan kepada umat aku, selamatkanlah. Boleh. Dengan keadaan-keadaan ajaib yang tak masuk akal, boleh. Macam Superman lah kita kata. Tapi bukan begitu Islam nak disebarkan. Sebab itulah maknanya mereka ikut Nabi ini memang mengharapkan keredaan Allah itu, bukan mengharapkan sesuatu daripada baginda. Baginda pun bukannya ada harta. Baginda tidak bertindak balas terhadap kecaman yang diberikan kepada mereka. Apa yang Nabi tak kena kecam? Nabi ahli sihir, kena. Nabi pemecah belah masyarakat, kena. Nabi penipu, kena. Nabi melanggar pantang larang datuk nenek moyang. Agama menyembah berhala ni agama datuk nenek moyang. Nabi ni melakukan sesuatu yang
merosakkan datuk nenek moyang, habis segala dituduh kepada Nabi. Apa yang Nabi tak kena, yang kita nak bandingkan pada hari ni baru sikit je kena. Baru sikit je kena. Kan? Tapi kita bila terima tu, kita pun melonting. Kan? Kita pun melonting. Akhirnya kita membalas dengan buruk. Tapi Nabi tidak pernah maknanya mengambil tindak balas begitu. Baginda kerap tidak menggunakan pedang untuk menegakkan keadilan. Kita dengar perang Badar, kita dengar perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab. Dalam sirah yang sebelum ini tentang peperangan, 20 berapa peperangan? 22 peperangan yang diikuti oleh baginda. 21 menang, 1 je kalah dalam perang Uhud. Maka kita bukanlah maknanya menerima itu sebagai kata apa, poin kata Nabi ini menegakkan Islam dengan mata pedang. Nak dibandingkan 22 peperangan saja. Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi berhijrah ke Madinah. Lepas tu tahun ke-11 hijrah tu Nabi wafat. Nabi menjadi Rasul ni 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Quran semua turun. Tempoh 23 tahun tu, setahun sekali je perang sudahnya 22 kali. Selebihnya Nabi banyak tunjuk cara, Nabi banyaknya menunjukkan kebaikan Islam. Jadi tang mana yang kata mata pedang, yang orang lain berhujah kata Islam ni tegak dengan mata pedang. Perang 22 je yang besar lah. Selebihnya peperangan kecil-kecil itu mempertahankan. Tetapi perjuangan baginda dan umat baginda ini cukup sekadar kalimah yang baik dan akhlak yang tinggi. Kalimah yang baik ini apa? Kalimah la ilaha illallah. Sebab itu musuh-musuh Allah sentiasa menghina pengikut Rasulullah sendiri dengan pelbagai cara, tetapi pengikut-pengikutnya sentiasa bersabar dan bertenang. Mereka tidak murtad daripada agama yang mereka anuti kerana hati mereka telah sebati dengan kemanisan iman dan ilmu. Jadi sahabat ni sebati dengan apa? Iman dan ilmu. Ini menjadi masalah pada masyarakat hari ini. Barangkali dia dah kata dia dah cukup beriman, tapi ilmu bagaimana? Jadi dia beriman itu dengan adanya ilmu. Dia beramal tu sebab dengan adanya ilmu. Dah masuk isyak, kena berhenti. Last. Dah lama tak main bola, referee angkat lama sikit pula kan. Masuk tambahan. Akhir sekali pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam dihalau keluar dari Mekah. Dihalau keluar bila di pulau kan tu, pernah dihalau keluar dari Mekah. Sampai begitu akhirnya berhijrahlah Nabi ke Madinah. Dan akhirnya menjadi tempat pula berkumpulnya. Nabi kembali semula ke Mekah. Bila Nabi kembali ke Mekah, Futuhal Mekah, tinggal berapa ribu orang musyrikin? 2,000 je. 2,000 je orang musyrikin tinggal. Yang mana akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan, ketua musyrikin, akhirnya hantar utusan sebelum Nabi sampai ke Mekah, minta tolong dengan Nabi, jangan bunuh dia, jangan tangkap dia. Yang asalnya Nabi dah ada wanted 9 orang, mesti hukum mati. Tapi akhirnya bila dia merayu begitu, lalu Nabi pun mengeluarkan arahan, jangan diapa-apakan Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, selamat. Sampaikan siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, orang lain pun jangan diapa-apakan. Kalau nak ikut goram kan, tentu kita nak balas dendam. Tapi Nabi tak bagi. Begitu Nabi. Dan tetap menyampaikan seruan kebenaran, dan tidak pernah menyampaikan risalah yang menyeleweng, mereka-reka, tak ada. Tapi itulah dituduh kepada Nabi. Jadi kita bila berjuang untuk agama ni, orang tuduh kita macam-macam, menyeleweng lah kan? Tapi hendaklah
bersabar. Sabar itulah senjatanya. Mereka telah mendengar berita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam ini, maknanya pengikut Nabi ini, penduduk-penduduk Yasrib terutamanya penduduk Madinah ni, dengar cerita tentang Rasulullah ni banyaknya daripada orang Yahudi sendiri. Tentang yang benar tu, fakta yang benar tu, Nabi ni ada disebut sebagai Rasul akhir zaman dalam kitab Taurat lagi. Sampai macam tu sekali. Orang-orang Madinah yang akhirnya menjadi pengikut Nabi dengar kisah-kisah Nabi ini daripada orang Yahudi, daripada kitab Taurat. Kisah yang benar lah. Kisah yang tak benar tu Israiliyat. Jadi sebagai penutupnya, oleh itu mereka cepat mengenali Rasulullah. Orang Madinah cepat mengenali Rasulullah. Orang Yahudi pun cepat mengenali Rasulullah. Ya, lalu baginda berdakwah kepada mereka dan mereka tahu Rasulullah itu seorang nabi yang ditunggu-tunggu kalau mengikut cerita riwayat orang-orang Yahudi ini. Jadi begitulah. Lantas orang Madinah ini berbai'ah kepada Nabi. Bai'ah tak macam orang Mekah. Orang Madinah dia bai'ah, buat janji setia kepada Nabi. Begitulah. Jadi moga-moga dengan sedikit penjelasan pada perkara ini memberikan kefahaman kepada kita tanda-tanda kenabian Nabi ini bukan saja terletak kepada dalil-dalil Al-Quran, tetapi di sekeliling Nabi itu, tanah tumpah darahnya, Madinah tempat hijrah orang Madinahnya, orang Mekahnya, menjadi dalil-dalil kepada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu segala yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, sebarang kekurangan marilah sama-sama kita pohonkan keampunan daripadanya. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.